yang bertambah dan yang ini pun belum cukup lengkap lagi. Kita akan agak menyangkakan akan tambah lagi haiwan. Petting zoo tersebut merupakan yang kedua dibuka di Ipoh selepas Zoo di Lost World of Tambun. Produk pelancongan lain yang dirancang termasuklah projek Taman Rose dan Taman Herba di Gunung Masurat dalam masa terdekat. Berita sukan. Pasukan Johor Tigers berjaya menewaskan Pahang Emma Free Straight set 21-11, 21-19 pada saingan Liga Sepak Takraw STL 2020. Kemenangan itu menyaksikan pasukan dari Selatan Tanah Air berkenaan terus mengukuhkan kedudukan di tangga ketiga. Strategi Johor Tigers yang menurunkan perencam hasil Noradu pada penawaran kali ini tampak berhasil apabila setiap rencamannya memberi banyak mata untuk pasukannya menang mudah 21-11 di set pertama. Pahang memang bagaimanapun mengubah strategi di set kedua dan berjaya mengikat permainan dengan mata 16 sama. Namun, hasil sekali lagi tidak mengecewakan pasukannya apabila menyumbang mata kemenangan Johor Tigers di set kedua dengan keputusan 21-19. Sementara itu, dalam satu lagi aksi, PDRM Defenders akhirnya menamatkan kemarau kemenangan apabila berjaya menewaskan Perak Bison 21-14, 21-19. Ini merupakan kemenangan kedua PDRM dalam 14 perlawanan musim ini. Bagaimanapun, kejayaan tersebut tidak banyak mengubah kedudukan mereka yang masih di tangga terjun Liga, manakala Perak Bison pula kekal di tangga ketujuh. Pasukan Kelantan FC bakal mempertaruhkan hampir 90% muka baharu yang terdiri daripada anak jati negeri dari Pantai Timur itu pada saingan Liga Premier musim depan. Pengurus operasinya, Jamiluddin dalam satu kenyataan berkata, barisan pemain muda The Red Warriors itu bakal diwarisi daripada pemain skuad Piala Dunia dan skuad Presiden musim 2020. Menurut Jamiluddin, pemilihan itu akan dilakukan sendiri oleh pengurusan baharu Kelantan FC yang diketuai oleh pemiliknya Norizam Tukiman. Satu perlawanan persahabatan di antara skuad bawah 19 dan 21 tahun juga telah diadakan bagi mengenal pasti pemain yang bakal diserap ke dalam pasukan utama. Pengarah teknikal kelab yang juga bekas pemain Johor dan Kebangsaan Abdul Nasir M. Yusof diberi tanggungjawab memilih barisan pemain sambil dipantau sendiri oleh Norizam. Tambah Jamilul Lail, pemain-pemain yang terpilih akan diumumkan bersama barisan kejurulatihan pada awal Januari 2021. Sebelum ini, Norizam dilaporkan mahu melakukan rombakan besar-besaran terhadap skuad The Red Warriors dalam usaha mengembalikan semula reputasi pasukan gegasi Pantai Timur itu musim hadapan. Berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Amalkan mengimbas mai sejahtera di mana jua anda berada. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum bersama kami Wako, Farizi, Faiz Darwish, Ifham Sinfoni, Anif Fai dalam TV1 sedang
Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 27 Disember 2020. Menghormati kepelbagaian kaum dan agama merupakan kunci keharmonian sesebuah negara. Justru ianya wajar dipelihara oleh semua lapisan masyarakat di Sabah agar perpaduan rakyat di negeri ini terus terjamin. Timbalan Ketua Menteri 2 Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata rakyat seharusnya berperanan menyebarkan perpaduan dan sikap hormat menghormati antara satu sama lain. We work together, we respect each other. Di Sabah ini dan di Sarawak, we are even more special because in the family under one roof pun, we sometimes we have different religion. Marilah kita memupukkan perpaduan, kesatuan, hormat menghormati di antara satu dengan yang lain. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program My Blood to You Born Hero di Kota Kinabalu. Dalam majlis sama program derma darah, anjuran Amnesty Blood Organisation ABO turut menggalakkan golongan belia aktif menderma darah bagi memastikan bekalan darah di Sabah mencukupi. Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar yakin pelan pembangunan bagi pusat-pusat pelancongan yang disediakan oleh Majlis Perbandaran Sandakan MPS mampu melonjak kembali daerah itu sebagai hub pelancongan di pantai timur negeri ini. Menterinya Datuk Jafri Arifin berkata pelan komprehensif melibatkan pembangunan jangka pendek, sederhana dan panjang itu sekiranya dilaksanakan dengan kerjasama semua pihak akan merealisasikan hasrat tersebut. Justru pihak berkaitan diminta memberi tumpuan khusus agar semua kawasan yang pernah menjadi ikon pelancongan di daerah Sandakan disalurkan peruntukan bagi menaik taraf fasiliti sekaligus dikunjungi oleh pelancong yang masuk ke daerah ini. Jadi saya akan berusaha, saya juga dipahamkan pihak Jabatan Landscape Negara telah mengambil perhatian dan saya minta kalau boleh pihak-pihak yang berkaitan untuk memberikan tumpuan khusus lah kalau boleh dalam memastikan 3 kawasan yang telah saya lawati ini dapat diperbaiki, dapat diberikan peruntukan yang mencukupi untuk keselesaan rakyat, keselesaan pelancong. Beliau ditemui media ketika melakukan lawatan ke Pantai Pasir Putih di Sandakan. Terdahulu beliau melakukan lawatan ke Wisma Warisan Sandakan dan Taman Tun Razak selain mendengar taklimat pembangunan pelancongan yang disampaikan Timbalan Presiden MPS Farida Giau. Sebanyak 18 permohonan serta perakuan bagi lantikan Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Dewan Undangan Negeri Dun Apas telah diserahkan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk tapisan di peringkat kementerian. Pelantikan tersebut merupakan jawatan di peringkat akar umbi yang penting bagi memudah cara pentadbiran kerajaan. Menurut Pembantu Menteri Keuangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, pelantikan JPKK bagi Dun Abbas dijangka akan diketahui awal tahun depan, termasuk pelantikan pemimpin akar umbi yang lain seperti Ketua Kampung dan Ketua Anak Negeri. Saya yakin bahawa pelantikan ini akan dapat dimuktamadkan dalam masa yang terdekat kerana saya dipahamkan ada kawasan-kawasan lain di negeri Sabah ini yang telah pun menerima